Salam sejahtera kepada Sir Wan Arifin. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan isu yang bertajuk pernikahan di bawah umur. Tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti yang kita ketahui bahawa isu pernikahan bawah umur ini bukan lagi isu yang asing di negara kita Malaysia, di mana kita telah menyaksikan ramai remaja yang telah berkahwin walaupun mereka sepatutnya berada di bangku sekolah lagi. Ini telah diperkuatkan lagi di mana UNICEF telah mengeluarkan statistik pada 2019 mengatakan bahawa sekitar 6% gadis-gadis di negara kita Malaysia telah pun berkahwin sebelum mereka mencapai umur 18 tahun. Ini kerana pelbagai faktor yang mendorong kepada isu ini. Antaranya adalah kes-kes perkahwinan di bawah umur ini melibatkan remaja perempuan di bawah umur 18 tahun yang terpaksa berkahwin akibat tekanan keluarga ataupun faktor ekonomi yang mereka hadapi. Ini merupakan cabaran yang besar dalam usaha untuk memastikan hak asasi manusia dan pembangunan yang mampan. Kita juga mengetahui bahawa remaja merupakan pemimpin negara kita pada masa akan datang, sesuai dengan peribahasa yang mengatakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Seterusnya, faktor serta kesan akan dibahaskan lebih lanjut lagi dalam pembentangan seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Melissa dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor utama yang menyebabkan isu perkahwinan bawah umur yang berlaku di negara kita. Menurut kepada UNICEF Malaysia, faktor pendapatan isi rumah yang rendah dan kemiskinan merupakan antara faktor utama di mana isu perkahwinan bawah umur ini sering berlaku. Disebabkan faktor ini, golongan terutamanya mereka daripada golongan miskin tegar terpaksa tidak ke sekolah kerana keluarga mereka kurang berkemampuan untuk menghantar anak-anak melanjutkan pelajaran. Bukan itu saja, desakan ekonomi keluarga adalah punca anak-anak dijadikan korban perkahwinan bawah umur bagi mendapatkan sumber kewangan daripada menantu yang dikahwinkan dengan anak mereka itu. Berpunca daripada itu, keluarga seperti ini tidak ada alternatif lain selain daripada mengawinkan anak mereka untuk menampung kehidupan anaknya yang tidak bersekolah. Akhirnya, anak-anak menjadi mangsa perkahwinan bawah umur oleh kerana faktor kesempitan wang dalam keluarga mereka dan terpaksa akur untuk meneruskan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nofarzana binti Harun. Saya akan menerangkan faktor isu perkahwinan bawah umur di Malaysia, iaitu kurangnya intervensi daripada pihak berkuasa. Dalam faktor ini, intervensi merangkumi pelbagai usaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyumbang kepada isu tersebut, seperti pendidikan, sokongan sosial dan perkhidmatan kesihatan. Kekurangan intervensi yang pertama ialah akses kepada pendidikan. Masyarakat yang memiliki akses terbatas kepada pendidikan, terutama dalam bidang seksual dan kesihatan, dapat menyebabkan perkahwinan bawah umur. Hal ini kerana kurangnya intervensi pihak berkuasa yang akan mengakibatkan kekurangan informasi dan dukungan yang diperlukan oleh kanak-kanak bawah umur. Selain itu, kurangnya intervensi sokongan daripada ibu bapa. Ibu bapa yang mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anak mereka, terutama dalam hal-hal seperti sokongan emosi dan mental, akan mendorong anak-anak mereka kepada perkahwinan bawah umur. Ini disebabkan oleh kekurangan didikan dan pengawasan daripada mereka. Dalam situasi ini, kurangnya intervensi daripada ibu bapa akan mengakibatkan kekurangan dukungan emosional yang diperlukan oleh kanak-kanak yang berkahwin pada bawah umur. Seterusnya, kanak-kanak yang berkahwin bawah umur akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Hal ini kerana kurangnya intervensi daripada pihak berkuasa akan menyebabkan kesulitan dalam memberikan perlindungan dan perkhidmatan kesihatan kepada kanak-kanak yang berkahwin bawah umur. Oleh sebab itu, pentingnya bagi pihak berkuasa dan masyarakat untuk bekerjasama dalam memastikan akses yang lebih baik kepada perkhidmatan kesihatan yang sesuai bagi mereka yang berkahwin bawah umur. Kesan perkahwinan awal kanak-kanak adalah mereka berisiko mendapat penularan penyakit. Risiko penularan penyakit menular memang dapat meningkat dalam perkahwinan awal kanak-kanak. Dan ini boleh didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah mereka kurang memahami praktik kesihatan dan kebersihan yang penting untuk mencegah penularan penyakit. Yang kedua,
tubuh mereka mungkin belum sepenuhnya matang, menjadikan mereka lebih rentan terhadap jangkitan. Sebagai contoh, pertimbangan situasi di mana pasangan yang masih muda terlibat dalam hubungan seksual tanpa pemahaman yang memadai tentang penggunaan pelindung diri atau pencegahan penyakit. Ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seksual menular seperti HIV, sifilis, atau chlamydia. Salam sejahtera, nama saya Lenana. Saya akan menjelaskan kesan yang lain. Kesan yang dapat dijelaskan adalah kesan terhadap pendidikan. Perkahwinan bawah umur seringkali mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendidikan pasangan yang terlibat. Terdapat beberapa aspek kesan terhadap pendidikan. Pertama sekali adalah gangguan pendidikan. Perkahwinan pada usia muda seringkali mengakibatkan gangguan dalam mengejar pendidikan formal. Pasangan yang baru berkahwin mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menangani tanggungjawab perkahwinan dan keluarga. Seterusnya adalah peluang pekerjaan yang terhad. Kekurangan pendidikan formal boleh menyempitkan peluang pekerjaan di masa depan. Pasangan yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka mungkin cenderung mendapat pekerjaan yang pendapatan yang cukup rendah dan kurang stabil. Selain itu adalah sikap terhadap pembangunan pribadi. Pendidikan bukan hanya menyumbang kepada pengetahuan akademik tetapi juga membantu dalam pembangunan pribadi dan sosial. Gangguan dalam pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan kemahiran sosial dan kepimpinan. Secara simpelnya, dalam usaha mengatasi isu ini, penting untuk memberi akses kepada pendidikan berkualiti, menyediakan sokongan kepada pasangan muda untuk mengejar pendidikan dan meningkatkan kesedaran tentang risiko perkahwinan bawah umur di kalangan masyarakat. Terima kasih. Terdapat beberapa cadangan daripada kumpulan saya bagi mengatasi atau menghentikan isu perkahwinan bawah umur ini terutamanya di Malaysia. Pertama adalah melalui penyedaran dan pendidikan. Cara ini akan melibatkan kempen penyedaran dan pendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan buruk perkahwinan bawah umur. Melalui cara ini, pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan program pendidikan seksual yang inklusif dan mendalam di sekolah-sekolah. Ini juga akan melibatkan komuniti tempatan dan pemimpin agama dalam usaha penyedaran. Penglibatan komuniti juga merupakan salah satu penyelesaian bagi mengatasi isu ini. Penglibatan komuniti amatlah penting kerana masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk menghentikan perkahwinan bawah umur ini. Ini akan melibatkan komuniti tempatan dan usaha pencegahan dan penyelesaian isu perkahwinan bawah umur. Selain daripada itu, penglibatan komuniti juga akan turut menyediakan ruang untuk perbincangan terbuka mengenai isu ini dalam masyarakat. Seterusnya, pengawasan dan pelaporan. Pengawasan dan pelaporan merupakan salah satu tindakan yang amat digalakkan dan seharusnya didedahkan bagi mengatasi isu perkahwinan bawah umur ini. Ia boleh dilakukan dengan kerajaan membangunkan sistem pemantauan yang cekap untuk mengesan kes perkahwinan bawah umur. Selain itu, kerajaan juga haruslah mewujudkan saluran pelaporan yang selamat dan mudah diakses untuk melaporkan kes-kes perkahwinan bawah umur. Seterusnya, pindaan undang-undang adalah salah satu tindakan yang sewajarnya dilakukan bagi menghentikan perkahwinan bawah umur di Malaysia. Kerajaan haruslah memperkuat undang-undang yang mengharamkan perkahwinan bawah umur. Selain itu, penetapan umur minimum untuk perkahwinan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan pembangunan sosial haruslah ditekankan dan dilaksanakan dengan ketat. Menetapkan hukuman yang ketat bagi mereka yang melibatkan diri dalam perkahwinan bawah umur adalah satu tindakan yang harus dilakukan oleh kerajaan. Untuk slide ini, saya akan membentangkan tentang penyelesaian. Yang kedua, iaitu pihak NGO boleh mengadakan program khusus untuk pemenggasaan gadis, iaitu girl empowerment. Dan juga perlu ada keterlibatan lelaki dewasa dan kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kesedaran mengenai kesihatan, hak dan tanggungjawab seksual dan reproduktif mereka. Pada masa yang sama, norma gender yang menekan dan menyumbang kepada perkahwinan kanak-kanak hanya dapat ditangani dengan jayanya jika usaha ini turut dilakukan oleh orang lelaki dewasa dan kanak-kanak. Pihak NGO boleh menganjurkan program ini di sekolah dan tempat awam supaya ada kesedaran di kalangan masyarakat mengenai hak asasi manusia khususnya berkaitan wanita dan kanak-kanak bagi mengelakkan berlakunya perkahwinan bawah umur.
Secara kesimpulan, isu perkahwinan bawah umur di Malaysia merupakan cabaran yang sangat memerlukan pemerhatian serta perhatian daripada pelbagai pihak. Walaupun undang-undang telah membenarkan perkahwinan bawah umur dengan kebenaran mahkamah dan ibu bapa, namun ianya masih juga mampu menimbulkan risiko yang besar terhadap kesihatan, pendidikan serta kesejahteraan individu yang terlibat. Oleh yang demikian, perlu ada usaha yang berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat serta meningkatkan pendidikan dan memperketatkan pematuhan undang-undang bagi mengurangkan insiden perkahwinan di bawah umur bertujuan melindungi hak dan masa depan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Sekian, terima kasih.